Lawatan sambil belajar ke negara membangun, awak biar betul, di College Wanita Wellington, salah sebuah daripada 5 sekolah perempuan elit terkemuka di Amerika. Satu insiden yang belum pernah terjadi dalam sejarah 150 tahun sekolah itu telah tercetus. Seramai 30 orang pelajar grade 12 berkumpul untuk membantah di hadapan guru sejarah mereka. Alasannya cuma satu, destinasi lawatan sambil belajar mereka telah ditetapkan ke Malaysia. Ashley Davenport, anak seorang eksekutif Wall Street, memuat naik di media sosial. Kami dipaksa pergi ke Malaysia untuk lawatan sambil belajar. Negara yang penuh dengan kekalutan politik dan masalah negara membangun. Bukan Paris, bukan Rome, tetapi sebuah negara miskin di Asia. Negara yang berbahaya dan tidak stabil dari segi politik, tetapi 7 hari kemudian, pandangan dunia gadis-gadis ini hancur sama sekali. Kebanggaan terhadap sejarah 150 tahun sekolah mereka lebur berkecai. Dan di media sosialnya muncul satu mesej yang sangat berbeza. Kami silap. Semuanya silap sama sekali. Apa sebenarnya yang telah ditemui oleh gadis-gadis kelas atasan Amerika ini yang pernah memandang rendah Malaysia sebagai sebuah negara membangun, sehingga sekembalinya mereka mengisytiharkan di hadapan seluruh sekolah. Kita tidak lagi layak untuk berbangga dengan status Amerika sebagai sebuah kuasa besar. Melanggan dan menekan butang suka akan menjadi pendorong utama untuk kami menyampaikan lebih banyak lagi kisah. Hello, nama saya Ashley Davenport. Saya seorang pelajar di College Wanita Wellington di Connecticut. Bagi yang tidak tahu, ini adalah sekolah swasta perempuan terkemuka di Amerika yang ditubuhkan lebih 150 tahun lalu. Alumni dari sini kebanyakannya menjadi ahli kongres, hakim, dan doktor. Ayah saya bekerja di Wall Street, manakala ibu saya seorang peguam. Salah satu tradisi sekolah kami ialah lawatan sambil belajar sejarah Eropah untuk pelajar grade 12. Setiap tahun, kami akan melawat bandar-bandar bersejarah seperti Paris, Rome, atau Athens. Kakak saya pernah ke Paris 3 tahun lalu. Dan saya sentiasa membayangkan yang saya pasti akan ke salah sebuah bandar di Eropah. Tetapi pada bulan Mac yang lalu, Cikgu Peterson, guru sejarah kami, mengumumkan, tahun ini kita akan ke Malaysia. Seluruh kelas senyap sunyi. Semua orang fikir mereka salah dengar. Jessica, kawan baik saya, mengangkat tangan. Cikgu, Malaysia, maksud cikgu, negara yang tidak stabil itu? Bukan. Maksud saya, Persekutuan Malaysia. Negara yang terletak di selatan itu. Suara riuh rendah mula kedengaran di dalam kelas. Pelajar-pelajar mula berbisik. Saya pun mengangkat tangan. Cikgu, kenapa tiba-tiba Asia? Bukankah sekolah kita selama ini hanya belajar tentang sejarah Amerika dan Eropah? Cikgu Peterson tersenyum dan menjawab, Ashley, dunia ini bukan hanya terdiri daripada Amerika dan Eropah. Malaysia mempunyai sejarah moden yang sangat menakjubkan. 60 tahun yang lalu, ia masih sebuah negara yang bergantung pada komoditi, tetapi kini ia telah menjadi salah sebuah negara dengan pembangunan ekonomi yang paling pesat. Saya menggelengkan kepala. Tapi cikgu, politik di sana masih tidak stabil, kan? Tidak bahayakah? Keadaan sudah lama aman. Dan Kuala Lumpur adalah salah sebuah bandar paling selamat di dunia. Saya tidak percaya. Bandar selamat? New York pun berbahaya pada waktu malam. Bagaimana pula negara yang pernah mengalami krisis politik boleh selamat? Selepas sekolah, saya dan kawan-kawan berkumpul untuk meluahkan rasa tidak puas hati. Teruknya, aku dah berangan nak ke Museum Louvre di Paris, keluh Jessica. Betul tu, Jessica bersetuju. Apa yang menarik sangat di Malaysia? Pantai dan kuil-kuil lama saja? Kami tak berminatlah. Madison menambah. Aku dengar kualiti udara di sana pun teruk. Selalu ada jerebu. Petang itu, saya memuat naik status di Instagram. Sekolah paksa kami lawatan sambil belajar ke Malaysia. Tak pernah dengar pun. Negara yang penuh dengan masalah. Tolong, masalah negara membangun. Komen mula, mencurah-curah masuk. Ya Tuhan, teruknya. Kenapa bukan Paris? Betul ke tempat tu selamat? Saya mengadu kepada ibu bapa saya. Mama, Papa, sekolah nak hantar kami ke Malaysia. Ashley rasa tempat tu bahaya. Boleh tak kalau tak pergi? Ibu berfikir sejenak, lalu berkata, Malaysia?
Bukankah itu negara yang ada syarikat-syarikat besar seperti Petronas dan Maybank? Walau apapun, ia diklasifikasikan sebagai negara membangun berpendapatan tinggi. Saya menggeleng. Mama, itu cuma beberapa syarikat yang berjaya. Negara itu sendiri belum begitu maju. KDNK mereka mesti jauh lebih rendah daripada Amerika. Ayah menyampuk, Ashley, kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia sekarang lebih tinggi daripada Amerika. Dan KDNK per kapita mereka sudah hampir setanding dengan beberapa negeri di negara kita. Saya tidak percaya. Tak mungkinlah. Kalau begitu, kenapa orang Malaysia nak berpindah ke Amerika? Ayah ketawa. Zaman dah berubah, Ashley. Sekarang ni, ramai anak muda Amerika yang pergi ke Malaysia untuk menjadi guru bahasa Inggeris. Saya terdiam. Betul ke? Walaupun begitu, saya masih tidak faham. Mengapa sebuah sekolah dengan sejarah 150 tahun, warisan kuasa besar seperti Amerika, perlu mengadakan lawatan sambil belajar ke sebuah negara kecil di Asia? Hari keberangkatan semakin hampir. Saya mengemas beg dengan berat hati, bersedia untuk senario terburuk. 10 botol air mineral, 1 pek makanan segera, sebotol besar pensanitasi tangan, dan gulungan tisu tambahan. Jessica melihat beg saya dan ketawa. Ashley, awak nak pergi berkemah ke? Kita pergi 7 hari saja. Kenapa banyak sangat barang? Saya menjawab dengan serius. Jessica, awak tahu ke mana kita akan pergi. Kita kena sentiasa bersedia. Pada 20 Mei 2024, kami menuju ke lapangan terbang JFK. 30 orang pelajar bersama 3 orang guru. Muka semua orang nampak muram. Semasa menaiki pesawat, Jessica berkata, "Sabar sajalah seminggu ni. Anggap saja ini kerja rumah." Madison mengeluh, "Harap-harap cepatlah habis dan kita dapat balik ke New York." Saya memuat naik status Instagram terakhir. "Selamat tinggal New York. Kalau masih hidup, kita jumpa lagi 7 hari." Beserta emoji muka sedih. Pesawat berlepas. Selama 17 jam penerbangan, saya memandang keluar tingkap dan berfikir, apa yang bagus sangat tentang Malaysia. Tetapi 17 jam kemudian, pandangan dunia saya bakal berubah sama sekali. Pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada jam 3 petang waktu tempatan. Pengumuman kedengaran, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Suhu di luar ialah 32 darjah Celsius, langit cerah. Saya melihat keluar tingkap, ternampak bangunan terminal lapangan terbang dan berasa aneh. Ia kelihatan terlalu besar dan moden. Apabila turun dari pesawat dan melangkah masuk ke dalam bangunan terminal, kejutan pertama menanti. Lapangan terbang ini sangat bersih. Lantainya berkilat, dindingnya dihiasi dengan reka bentuk moden. JFK di New York kelihatan usang dan agak kotor, tetapi di sini sangat berbeza. Jessica memegang lengan saya. "Ashley, ini lapangan terbang ke? Macam pusat beli belah." Saya pun berfikir begitu. Silingnya tinggi dan lapang, membenarkan cahaya semula jadi masuk. Terdapat kedai bebas cukai dan kafe di merata tempat. Madison, yang baru keluar dari tandas, menjerit, "Korang dah tengok tandas dia. Macam hotel mewah. Ada paip pancut lagi." Kami semua bergegas ke tandas untuk melihat. Memang betul, tandas di JFK hanya bertaraf biasa, tetapi di sini seperti tandas hotel 5 bintang. Kami berjalan ke kaunter imigresen dan terkejut sekali lagi. Terdapat pintu automatik untuk pemeriksaan imigresen. Hanya perlu imbas pasport dan ambil gambar, tidak perlu berurusan dengan pegawai. Selesai dalam masa kurang dari seminit. Jessica berkata dengan kagum, "Di JFK pun belum ada sistem macam ni." Cikgu Peterson tersenyum dan berkata, "KLIA pernah beberapa kali dinobatkan sebagai salah sebuah lapangan terbang terbaik di dunia. Kebanyakan lapangan terbang di Amerika langsung tidak tersenarai dalam 10 teratas." Kami mengambil bagasi dan berjalan keluar. Seorang pemandu pelancong tempatan sudah menunggu. Namanya Cik Aisyah, seorang wanita berusia lingkungan lewat 20-an yang fasih berbahasa Inggeris. "Selamat datang, saya Aisyah, pemandu pelancong Anda. Pertama sekali, kita akan ke hotel di Kuala Lumpur." Saya bertanya, berapa lama masa yang diambil? Dengan KLIA Express, lebih kurang 30 minit. 30 menit? Saya terkejut.
Dari JFK ke Manhattan mengambil masa lebih sejam. Cik Aisyah membawa kami ke stesen Kia Express. Laluan ke stesen mempunyai papan tanda yang bersih dan jelas, lengkap dengan tulisan Inggris. Kami tidak perlu membeli tiket sendiri kerana telah diberikan kad Touch Go berkumpulan. Satu kad ini boleh digunakan untuk kereta api, bas, taksi dan juga di kedai serbaneka, jelasnya. Macam kad Metrocard di New York, kata Jessica. Cik Aisyah tersenyum. Sebenarnya, Metrocard New York mendapat inspirasi daripada sistem kad prabayar di Asia. Konsep asalnya dari rantau sinilah. Kami saling berpandangan. Betul ke? Kami menaiki kereta api Kia Express dan sekali lagi terpegun. Kereta api itu bersih dan senyap. Tempat duduknya luas dan selesa, pendingin hawanya sejuk dan ada wifi percuma. Saya mengeluarkan telefon bimbit, menyambung ke Wi-Fi dan menguji kelajuannya. Kelajuan muat turun mencecah 150 Mbps. Jessica, tengok ni. Kelajuan internet dia lagi laju daripada internet di rumah kita. Jessica terkejut. Cik Aisyah menjelaskan, Malaysia mempunyai liputan rangkaian 5G yang meluas di seluruh negara. Walaupun di dalam kereta api bawah tanah, di dalam terowong, atau di tempat letak kereta bawah tanah, masih ada isyarat internet. Madison bergumam, kereta api bawah tanah di New York macam ketinggalan 50 tahun. Kereta api bergerak dengan senyap. Dari luar tingkap, kami dapat melihat pemandangan bandar Kuala Lumpur dengan deretan bangunan pencakar langit. 30 minit kemudian, kami tiba di stesen KL Central, tepat pada masanya. Tepat 30 minit. Apabila keluar dari stesen, pemandangan Kuala Lumpur terbentang di hadapan mata. Bangunan-bangunan tinggi, papan iklan neon yang terang, dan yang paling penting, sangat bersih. Jalan raya di New York agak kotor. Tetapi di sini hampir tiada sampah kelihatan. Di dalam bas menuju ke hotel, Cik Aisyah berkata, esok kita akan mulakan program lawatan kita secara serius. Kita akan melawat sekitar Kuala Lumpur, melawat sebuah sekolah menengah di sini, dan melakukan pelbagai aktiviti lain. Bersedialah ya. Saya memandang keluar tingkap. Jalan raya sibuk, orang ramai kelihatan bergegas, tetapi suasana terasa bersih dan teratur dengan cara yang aneh. Jessica berbisik, Ashley, nampaknya tempat ini lebih baik daripada yang kita sangka. Saya mengangguk. Ya, jauh di luar jangkaan, tetapi saya masih belum yakin sepenuhnya. Ini mungkin hanya satu lakonan yang direka. Lapangan terbang dan stesen kereta api mungkin sengaja dibuat cantik. Hakikat sebenar mungkin akan terdedah esok. Hotel kami ialah sebuah hotel 4 bintang di kawasan Bukit Bintang. Kemudahannya hebat, bilik bersih, katil empuk, dan tandas moden. Saya baring di atas katil sambil memandang siling. Tanggapan hari pertama tidaklah teruk. Sejujurnya, sangat baik. Tetapi saya masih ragu-ragu. Adakah ini imej sebenar atau hanya satu lakonan untuk menyambut pelancong asing? Esok pasti akan terjawab. Saya membuka Instagram dan memuat naik status. Hari pertama di Malaysia. Lapangan terbang dia lebih baik daripada yang disangka, hehe. Berserta emoji muka terkejut. Komen masuk, biar betul. Ingatkan negara miskin. Hahaha, tengoklah esok macam mana. Saya pun berfikir begitu. Tengoklah esok macam mana. Tetapi, jangkaan saya meleset sama sekali. Keesokan paginya, kami menaiki kereta api MRT. Cikgu Peterson berkata, hari ini kita akan menggunakan pengangkutan awam untuk bersiar-siar di bandar. Sistem kereta api Kuala Lumpur adalah salah satu yang paling kompleks tetapi juga antara yang terbaik di dunia. Saya ketawa dalam hati. Kereta api tak mungkin lebih baik daripada kereta api bawah tanah New York yang mempunyai sejarah lebih 100 tahun. Kami berjalan ke stesen berhampiran hotel. Sebaik sahaja menuruni tangga, kejutan pertama menanti, sejuknya. Ada pendingin hawa, kata Jessica terkejut. Stesen kereta api ada pendingin hawa. Kereta api bawah tanah New York pada musim panas umpama neraka. Tiada pendingin hawa. Suhu boleh mencecah 40 darjah Celsius. Saya pernah hampir pingsan di sana. Tetapi di sini, udaranya sejuk dan nyaman. Kami turun ke platform dan dikejutkan dengan kejutan kedua. Pintu skrin platform. Terdapat pintu kaca yang memisahkan platform dengan landasan, jadi tiada risiko orang terjatuh. Madison berkata, di New York tak ada benda ni.
Setiap tahun ada saja orang yang jatuh ke landasan. Memang benar, hampir tiada pintu skrin platform di New York. Kami melihat papan maklumat kereta api. Kereta api seterusnya dalam 2 minit. 2 menit? Biar betul, Jessica terkejut. Kereta api bawah tanah New York biasanya tiba setiap 5 hingga 15 menit. Pada hujung minggu atau waktu petang, kena tunggu lebih lama. 2 menit kemudian, kereta api tiba. Pintu terbuka, kami melangkah masuk. Kejutan ketiga, kereta api itu sangat bersih. Kereta api bawah tanah New York agak usang, tempat duduknya koyak raba, lantainya kotor, kadang-kadang nampak tikus berlari. Tetapi di sini berbeza. Tempat duduk bersih, lantai berkilat, pemegangnya seperti baru. Dan yang paling menakjubkan, ada isyarat internet. Saya mengeluarkan telefon bimbit, membuka Instagram. Video dimainkan tanpa henti, tiada gangguan. Jessica, dalam kereta api pun ada internet. Jessica memeriksa teleponnya dan matanya terbeliak. Betul lah. Dekat New York, bila masuk bawah tanah, isyarat terus hilang. Cik Aisyah menjelaskan. Semua laluan MRT di Kuala Lumpur mempunyai liputan 5G, walaupun di dalam terowong. Madison bergumam, kereta api bawah tanah kita ni macam ketinggalan 50 tahun. Kami melihat skrin di dalam kereta api yang menunjukkan masa ketibaan di stesen seterusnya dengan tepat. Stesen seterusnya dalam 2 minit 30 saat. Dan memang betul, ia tiba tepat pada masanya. Tepat sehingga ke saat. Kami perlu menukar laluan kereta api dan kejutan keempat menanti. Laluan sambungan antara stesen mempunyai jejantas pejalan kaki yang bersambung terus dengan pusat beli belah. Ada kedai serbaneka, kafe, kedai roti, kedai kosmetik dan kedai pakaian. Jessica menjerit. Stesen kereta api ada pusat beli belah. Laluan sambungan di New York hanyalah koridor sempit, kotor dan berbau busuk. Tetapi di sini berbeza bersih, terang dan penuh dengan kedai. Kami berhenti sekejap di sebuah kedai serbaneka. Madison berkata, boleh duduk sini seharian. Kami menukar ke laluan lain. Cik Aisyah memberitahu bahawa MRT bergerak pada kelajuan sehingga 100 km/j, memendekkan masa perjalanan dari pusat bandar ke pinggir bandar. Jika di New York, perjalanan sejauh ini akan mengambil masa sekurang-kurangnya 30-40 menit. Kami tiba di stesen Bukit Bintang. Sebaik keluar dari stesen, satu lagi perkara menakjubkan menanti. Terdapat lift dan eskalator di setiap pintu keluar. Banyak stesen di New York tiada lift, hanya tangga, menyusahkan pengguna kerusi roda atau ibu bapa dengan kereta sorong bayi. Cikgu Peterson berkata, sistem MRT Kuala Lumpur mula beroperasi pada tahun 2016, jauh lebih lewat daripada New York. Tetapi sekarang, ia jauh lebih maju. Saya terpaksa mengakuinya. Sistem kereta api Kuala Lumpur memang lebih baik daripada New York. Pendingin hawa, pintu skrin platform, internet, ketepatan masa, pusat beli belah di stesen, dan lift. Kereta api bawah tanah New York tiada semua ini. Kami berjalan keluar ke kawasan segitiga emas Bukit Bintang. Kami menemui satu lagi perkara menakjubkan, Wi-Fi awam percuma. Saya membuka telefon, mencari Wi-Fi, dan terjumpa rangkaian bernama Wi-Fi percuma KL. Saya mencubanya, dan ia berfungsi serta-merta. Kelajuan ujian mencecah 50 Mbps. Jessica berkata dengan terkejut, Wi-Fi percuma selaju ini. Wi-Fi awam di New York perlahan, selalu terputus, dan susah nak sambung. Madison berkata, Ashley, nampaknya kita dah salah faham tentang banyak perkara. Saya pun rasa begitu. Kata Malaysia negara membangun, sistem kereta apinya sahaja sudah jauh lebih maju daripada Amerika. Tetapi ini hanyalah permulaan. Kejutan sebenar menanti kami pada malam ini. Jam 7 malam, kami pulang ke hotel. Cikgu Peterson berkata, malam ini masa bebas. Tapi saya nak kamu semua berjalan-jalan di kawasan Bukit Bintang dan pulang sebelum jam 11 malam. Pelajar-pelajar terkejut. Jam 11 malam, boleh ke kami, gadis-gadis umur 17 tahun, keluar sampai jam 11 malam. Cikgu ketawa. Ini bukan New York. Kuala Lumpur selamat pada waktu malam. Saya tidak percaya. Di New York, kami dilarang keluar selepas jam 9 malam, terutamanya perempuan. Walaupun keluarga saya tinggal di kawasan elit, malamnya tetap berbahaya, rompakan, jenayah, dan gangguan seksual kerap berlaku.
Ibu bapa saya melarang keras kami keluar selepas matahari terbenam. Tetapi cikgu berkata dengan serius, Cik Aisyah akan menemani kamu dan kamu semua mesti bergerak dalam kumpulan. Jangan risau, kami pergi ke kawasan itu dengan perasaan separuh percaya. Selepas 20 minit menaiki monorail, kami tiba di stesen Bukit Bintang pada jam 8 malam. Jalan-jalan terang benderang seperti siang hari dan penuh dengan orang ramai. Anak-anak muda berjalan-jalan, duduk di kafe, dan membeli belah dengan meriah. Jessica berkata dengan terkejut, dah jam 8 malam pun masih ramai orang macam ni? Cik Aisyah menjelaskan, di sini, waktu malam lebih meriah daripada siang. Orang akan ramai sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi? Ulang Madison. Saya melihat sekeliling dan perasan sesuatu yang menakjubkan. Wanita berjalan seorang diri tanpa rasa bimbang. Seorang wanita sedang berjoging seorang diri pada jam 8 malam. Seorang wanita lain memakai fon kepala sambil berjalan melihat telefon tanpa menghiraukan sekeliling. Jika di New York, ini sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Sangat berbahaya untuk seorang wanita berjalan seorang diri pada waktu malam di New York, apatah lagi sambil memakai fon kepala itu seperti menempah maut. Saya bertanya kepada Cik Aisyah, wanita-wanita itu tidak bahayakah? Cik Aisyah kelihatan bingung. Bahaya? Kenapa pula? Saya menjelaskan, di New York, sangat bahaya untuk wanita berjalan seorang diri pada waktu malam. Ada risiko dirompak atau diganggu secara seksual. Cik Aisyah kelihatan terkejut. Betulkah? Di Kuala Lumpur, kes macam tu jarang sekali berlaku. Terdapat banyak kamera litar tertutup CCTV dan polis selalu meronda. Saya mendongak dan nampak memang banyak CCTV setiap beberapa meter. Saya juga nampak 2 orang anggota polis sedang meronda dengan santai. Di New York, jarang nampak polis kerana kekurangan anggota. Kami berjalan-jalan, melihat kafe dan kedai pakaian, kemudian masuk ke sebuah kafe. Sebaik sahaja mendapat tempat duduk, Jessica bangun untuk ke tandas, tetapi dia meninggalkan beg tangannya di atas kerusi. Saya terus menjerit, Jessica, beg awak. Jessica menoleh dan berkata, oh, biarkan saja di situ. Sekejap lagi saya datang. Saya tergamam. Jika di New York, ini mustahil. Letak beg selama 5 saat pun pasti akan dicuri. Tetapi apabila saya melihat sekeliling, semua orang melakukan perkara yang sama, meletakkan beg tangan, komputer riba, malah dompet di atas meja sebelum pergi ke tandas atau membuat pesanan. Madison berbisik, barang-barang tu tak hilang ke? Cik Aisyah tersenyum. Di Kuala Lumpur, kalau tinggalkan barang pun tak hilang. Ini perkara biasa, dan memang benar. 10 menit kemudian, Jessica kembali dan begnya masih ada di situ. Kalau di New York, dah lama lesap, katanya. Masa berlalu hingga jam 10 malam, tetapi jalan-jalan masih terang dan sibuk. Pada jam 10.30 malam, kami menuju ke stesen monorail untuk pulang. Tetapi di hadapan stesen, kami melihat sesuatu yang mengejutkan. Kanak-kanak yang kelihatan seperti pelajar sekolah rendah sedang menaiki kereta api sendirian. Pada jam 10.30 malam, saya bertanya Cik Aisyah, budak-budak tu boleh balik seorang diri? Cik Aisyah menjawab, ya. Mereka baru habis kelas tuition dan balik rumah sendiri. Kuala Lumpur selamat. Budak sekolah rendah pun boleh balik seorang diri pada waktu malam. Saya sangat terkejut. Di New York, ini tidak dapat dibayangkan. Ibu bapa yang membiarkan anak mereka pulang seorang diri pada waktu malam boleh didakwa atas kesalahan pengabaian. Kami tiba di hotel pada jam 11 malam. Sebaik masuk ke bilik, saya duduk di atas katil. Jessica dan Madison datang berkumpul di bilik saya. Hari ini memang mengejutkan, kata Jessica. Madison mengangguk. Ya, berada di luar sampai jam 11 malam, tapi tak rasa takut langsung. Saya bersetuju. Kalau di New York, memang tak mungkin. Saya membuka Instagram dan memuat naik status. Berjalan-jalan di Kuala Lumpur jam 11 malam. Lebih selamat daripada New York jam 6 petang. Apa yang sedang berlaku nih? Komen masuk biar betul? Tak percaya. Betul ke selamat? Saya menjawab dengan yakin. Ya, memang selamat. Kata Malaysia negara membangun, jalan rayanya pada waktu malam lebih selamat daripada New York. Pandangan dunia, saya mula runtuh sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, kami melawat Dataran Merdeka.
Cik Aisyah menceritakan tentang sejarah kemerdekaan Malaysia. Kami menyewa baju kurung dan mengambil gambar. Pada sebelah petang, kami berjalan-jalan di kawasan Kampung Baru yang mempunyai rumah-rumah Melayu tradisional. Dan kemalangan pun berlaku. Madison tersilap langkah semasa menuruni tangga dan menjerit, "Aduh!" Kami berlari ke arahnya. Madison terduduk di atas tanah sambil memegang buku lalinya. "Madison, awak okey tak?" tanya Jessica. "Sakit sangat buku lali ni, tak boleh gerak," jawab Madison sambil menahan air mata. Buku lalinya mula bengkak. Cikgu Peterson kelihatan cemas. "Kita kena ke hospital." Saya berfikir, hospital di sini, jika di New York, apa yang akan berlaku? Mula-mula, telefon 91 selam, tunggu dalam talian selama 30 minit. Bila panggilan dijawab, terangkan simptom. Mereka akan suruh panggil ambulans atau pergi sendiri ke bilik kecemasan. Ambulans kena tunggu sekurang-kurangnya sejam. Kadang-kadang lebih 2 jam. Sampai di bilik kecemasan, kena beratur menunggu, purata 6 jam. Pada waktu malam, lebih 8 jam. Sebelum jumpa doktor, kena tunggu untuk X-ray. Tunggu lagi 1,2 jam untuk keputusan. Jumlah masa sekurang-kurangnya 8 jam. Kalau nasib tidak baik, boleh jadi seharian. Pilihan lain, pergi ke hospital swasta, tetapi kosnya lebih hantan 1,5 rana. Saya memandang Madison dengan risau. Hari ini pasti akan musnah. Tetapi Cik Aisyah kelihatan tenang. "Jangan risau, ada hospital swasta berdekatan. 5 minit saja dari sini." "Hospital swasta? Kita tak buat temu janji, boleh ke masuk?" tanya saya, terkejut. Cik Aisyah tersenyum. "Tak perlu temu janji, boleh terus masuk." Saya tidak percaya. Di New York, untuk temu janji dengan doktor biasa pun kena tunggu 2 minggu. Cik Aisyah mencari di telefonnya dan menjumpai sebuah hospital swasta yang hanya 5 minit berjalan kaki. Kami memapah Madison ke sana. Hospital itu kelihatan sangat moden. Sebaik masuk, kami disambut oleh ruang menunggu yang bersih dengan hanya 2,3 orang pesakit. Penyambut tetamu fasih berbahasa Inggris. Cik Aisyah menerangkan keadaan. Penyambut tetamu mengangguk, "Sila tunggu sebentar, doktor akan jumpa sebentar lagi." Saya melihat jam, pukul 3.15 petang. 10 minit kemudian, nama Madison dipanggil masuk ke bilik pemeriksaan. Doktor juga boleh berbahasa Inggris dengan baik. Doktor memeriksa buku lalinya dan menyuruhnya membuat X-ray. Bilik X-ray terletak di tingkat yang sama. 15 minit kemudian, keputusan X-ray keluar. Doktor menunjukkannya di skrin komputer. Tulang tak ada masalah. Ligamen tercedera tahap 2. Doktor membalut buku lalinya, memberikan ubat tahan sakit dan ubat anti radang, serta menyarankan penggunaan penyokong buku lali yang boleh dibeli di farmasi hospital. Semua rawatan selesai. Saya melihat jam sekali lagi. Keseluruhan proses mengambil masa 35 menit. Saya tidak percaya. Jika di New York, ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 8 jam. Kami pergi ke kaunter pembayaran, bimbang tentang kosnya. Kaki tangan itu berkata, kos pemeriksaan dan X-ray, semuanya 250. RM250, berapa tu dalam dolar? Tanya Cikgu Peterson. Cik Aisyah mengeluarkan kalkulator. Lebih kurang, 60. 60. Saya hampir tidak percaya. Jika di hospital swasta New York, kosnya pasti mencecah kima 150. Jika hospital kerajaan, percuma tetapi kena tunggu 8 jam. Di sini, hanya 60 dalam masa 35 menit. Kami membeli penyokong buku lali di farmasi dengan harga sekitar 30. Di dalam teksi pulang ke hotel, Madison berkata, tak percaya, selesai dalam 35 menit. Jessica juga kagum. Kalau di New York, mesti kita terperangkap di hospital seharian. Cikgu Peterson berkata, sistem penjagaan kesihatan Malaysia memang sangat efisien, mudah diakses dan kosnya berpatutan. Saya mengangguk. Perkara ini memang saya akui. Petang itu, ada satu lagi perkara yang lebih menakjubkan. Telepon Madison berdering. Nombor dari Malaysia. Ia panggilan dari hospital. Hello, kami dari hospital. Ini pesakit yang datang untuk rawatan buku lali hari ini, kan? Bagaimana keadaannya? Madison menjawab dengan terkejut. Ya, saya. Dah semakin baik. Baguslah. Jika ada apa-apa masalah,
boleh datang semula untuk pemeriksaan lanjut tanpa bayaran tambahan. Selepas meletakkan telefon, Madison memandang kami. Hospital telefon untuk tanya khabar. Jessica berkata, hospital di New York nak hantar mesej pengesahan temujanji pun tak buat. Saya juga terkejut. Ini sudah tahap perkhidmatan pelanggan. Sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Amerika. Malam itu, saya menulis diari. Hari ini Madison cedera. Jika di New York, pasti satu hari akan terbuang. Tetapi di sini, selesai dalam 35 menit dengan kos hanya 60, kurang 10 daripada kos di New York. Bagaimana Malaysia boleh lakukan ini? Saya pernah fikir Malaysia negara membangun, tetapi semua yang saya lihat jauh lebih baik daripada Amerika. Lapangan terbang, kereta api, keselamatan malam, dan kini sistem kesihatan. Adakah saya yang silap selama ini? Atau adakah Amerika yang sebenarnya sedang ketinggalan? Keesokan harinya, kami melawat sebuah sekolah menengah antarabangsa di Kuala Lumpur sebagai sebahagian daripada program pertukaran budaya. Setibanya di hadapan sekolah, kejutan pertama menanti. Bangunan sekolahnya sangat moden. Bangunan 5 tingkat yang dibina daripada kaca dan konkrit, kelihatan bersih dan terang. Sekolah saya, College Wellington, adalah bangunan gaya Victoria berusia 150 tahun. Walaupun bersejarah, ia sangat usang. Pada musim sejuk, pemanas tidak berfungsi dengan baik. Pada musim panas, tiada pendingin hawa. Tetapi sekolah ini berbeza. Sebaik masuk ke dalam bilik darjah, kejutan kedua menanti. Setiap bilik darjah ada pendingin hawa dan penapis udara. Ada papan pintar interaktif, skrin besar yang boleh disentuh oleh guru. Meja dan kerusi juga moden dan direka secara ergonomik. Jessica berbisik. Sekolah kita masih guna meja kayu berusia 100 tahun. Seorang wakil pelajar Malaysia, bernama Siti, membuat pembentangan dalam bahasa Inggeris tentang sekolah dan sistem pendidikan Malaysia. Saya terkejut. Sebutannya sangat baik, hampir seperti penutur asli. Selepas pembentangan, kami dibahagikan kepada kumpulan untuk berbual dengan pelajar Malaysia. Kumpulan saya bersama Siti, yang sebaya dengan saya. Dia bercakap bahasa Inggeris dengan sangat lancar. Dengar cerita awak dari Amerika? New York? Ya, betul. Wah hebatnya. Saya teringin nak ke New York, nak tengok Museum Seni Metropolitan. Saya tersenyum. Bahasa Inggeris awak bagus sangat. Belajar di mana? Di sekolah. Dan saya juga pergi kelas tuition bahasa Inggeris. Kelas tuition? Ya, selepas sekolah, saya ada kelas tuition bahasa Inggeris dan matematik. Kemudian Siti bertanya, bagaimana keadaan politik di Amerika sekarang? Dengar cerita ekonomi tidak begitu baik selepas pilihan raya yang lepas. Saya terdiam. Politik? Saya tidak begitu berminat. Siti menyambung, artikel yang saya baca mengatakan, selepas polarisasi politik yang teruk, kadar pertumbuhan KDNK Amerika menjadi perlahan, dan nilai dolar juga semakin lemah. Saya tidak tahu mahu berkata apa. Siti nampaknya lebih tahu tentang ekonomi Amerika daripada saya. Tiba waktu makan tengah hari, kami ke kafeteria sekolah. Kafeteria itu juga menakjubkan, bersih, luas, dan makanannya pelbagai. Ada zon makanan Melayu, Barat, dan Jepun. Makanan di sekolah saya tidak sedap dan pilihannya terhad. Semasa makan, Madison bertanya kepada pelajar di meja sebelah, "Kamu belajar matematik sampai tahap mana?" Pelajar itu menjawab, "Sekarang kami belajar kalkulus 2. Kalkulus 2? Madison terkejut. "Kami baru nak habiskan kalkulus 1. Kami berpeluang untuk duduk di dalam kelas bahasa Inggeris. Guru menjemput kami sebagai tetamu khas." Jessica membuat pembentangan ringkas tentang budaya Amerika. Selepas itu, pelajar Malaysia mula bertanya soalan. Seorang pelajar mengangkat tangan. Bagaimana sistem peperiksaan di Amerika? Adakah peperiksaan api susah? Seorang lagi pelajar bertanya, berapa kadar kemasukan ke universiti di Amerika? Kira-kira 60%, jawab saya. Di Malaysia, sekitar 70%. Kebanyakan kami akan melanjutkan pelajaran ke universiti. Saya rasa semakin kerdil. Selepas sekolah, kami melihat kemudahan lain. Perpustakaan moden dan luas dengan puluhan komputer. Gimnasium adalah dewan tertutup berhawa dingin sebesar gelanggang bola keranjang. Sekolah saya tiada gimnasium tertutup.
Bilik musik lengkap dengan piano, gitar, dan drum. Makmal Sains mempunyai peralatan terkini. Jessica bergumam, "Kemudahan di sini lebih baik daripada sekolah kita." Madison bersetuju, "Jauh lebih baik." Apabila keluar dari sekolah, saya berfikir, bagaimana sebuah sekolah swasta terkemuka di Amerika boleh kalah dengan sekolah antarabangsa biasa di Malaysia? Adakah ini benar? Malam itu, saya dan Siti menjadi kawan di Instagram. Apabila saya melihat profilnya, penuh dengan gambar belajar di kelas tuition dan membaca novel bahasa Inggris, saya rasa malu dengan diri sendiri. Saya memuat naik status. Hari ini melawat sekolah menengah di Malaysia. Bahasa Inggris mereka lebih baik daripada saya. Matematik mereka 2 tahun lebih maju. Kemudahan mereka lebih baik daripada sekolah kami yang berusia 150 tahun. Rasa rendah diri pula. Komen masuk. Biar betul, pelajar Malaysia pandai macam tu? Saya menjawab, ya, memang betul. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Kebanggaan terhadap sejarah 150 tahun sekolah saya mula goyah. Keesokan harinya adalah hari bebas. Kami berpecah untuk membeli belah. Saya, Jessica, dan Madison pergi ke pavilion. Kami masuk ke sebuah kedai kosmetik. Semasa hendak membayar, saya mengeluarkan dompet. Tetapi juruang berkata, boleh bayar guna kad atau imbas QR. Saya mengeluarkan kad kredit Visa saya. Juruang menghulurkan mesin pembaca kad. Sentuh saja kad di sini. Sentuh saja, saya ragu-ragu. Ya, pembayaran tanpa sentuh. Saya mendekatkan kad saya ke mesin itu. Bunyi bip kedengaran. Pembayaran selesai. Tidak perlu masukkan kod PIN. Saya terkejut. Di kedai seterusnya, sebuah kedai pakaian, saya melihat orang di hadapan saya membayar menggunakan telefon bimbitnya. Dia hanya menyentuh telefonnya pada mesin pembaca. Kami makan tengah hari di sebuah restoran. Untuk membayar, kami hanya perlu mengimbas kod QR Duit Now di atas meja. Di sebuah kafe, kami membuat pesanan melalui kios layan diri skrin sentuh. Tidak perlu bercakap dengan sesiapa. Di kedai serbaneka, ada kaunter pembayaran layan diri. Imbas barang, sentuh kad, selesai dalam masa 10 saat. Dalam perjalanan pulang, Jessica berkata, kita tak guna wang tunai langsung hari ini, kan? Saya baru perasan. Memang betul. Petang itu, saya bertanya kepada Cik Aisyah, orang Malaysia tak guna wang tunai ke? Cik Aisyah tersenyum. Jarang sekali. Kebanyakannya bayar guna kad atau telefon. Malah gerai tepi jalan pun terima pembayaran kad. Gerai tepi jalan pun? Saya terkejut. Ya, Pak Cik yang jual burger Ramly tepi jalan tu pun ada mesin pembaca kad. Cik Aisyah menjelaskan, Malaysia telah mempromosikan masyarakat tanpa tunai sejak awal 2010 gram. Sekarang, pembayaran melalui telefon bimbit seperti Touch and Go e-wallet dan GrabPay sangat popular. Jadi tak perlu bawa dompet pun tak apa? Tanya Madison. Ya, cukup dengan telefon bimbit. Kereta api, bas, membeli belah, restoran, semua boleh bayar guna telefon. Saya sangat kagum. Malam itu di hotel, kami berbincang. Jessica berkata, kawan-kawan, kita dah pandang rendah sangat pada Malaysia. Madison mengangguk. Ya, kita ingat ia negara membangun yang ketinggalan. Saya mengaku. Kita sangka ia negara miskin, berbahaya, dan mundur. Tapi apa yang kita lihat? Lapangan terbang lebih baik daripada JFK, kata Jessica. Kereta api lebih baik daripada kereta api bawah tanah New York, tambah saya. Jalan raya pada waktu malam lebih selamat, sambung Madison. Hospital cepat dan murah, kata Jessica. Sekolah mempunyai kemudahan yang lebih baik. Sistem pembayaran macam dari masa depan. Kami semua terdiam. Kemudian Jessica berkata perlahan, atau adakah kita yang sebenarnya sedang ketinggalan? Saya tidak dapat menjawab. Saya tidak mahu mengakuinya, tetapi mungkin itu benar. Kita kan kuasa besar dunia, kata Madison. Itu dulu, Madison, dulu, jawab Jessica. Saya memandang keluar tingkap. Cahaya malam Kuala Lumpur yang gemerlapan, cahaya dari bangunan pencakar langit, lampu neon di jalanan. Semuanya kelihatan bertenaga, moden, dan futuristik. Manakala New York, ia bersejarah, tetapi ia juga usang. Saya mengaku dalam hati, kita sedang ketinggalan. Malaysia sedang mendahului. Esok adalah hari terakhir. Hari untuk pulang.
Dan apabila saya pulang, saya perlu membuat keputusan bagaimana untuk menerima pengalaman ini. Hari terakhir. Pagi itu, kami mengemas beg. 7 hari berlalu dengan pantas. Pada mulanya, saya fikir ia akan menjadi pengalaman yang teruk, tetapi sekarang saya rasa berat hati untuk pergi. Di dalam bas ke lapangan terbang, Cik Aisyah bertanya, "Bagaimana pengalaman Anda di Malaysia?" Pelajar-pelajar menjawab, "Jauh lebih baik daripada yang disangka. Sangat menakjubkan. Nak datang lagi." Saya mengangguk setuju. Clear. Lapangan terbang yang sama seperti seminggu yang lalu, tetapi kini ia kelihatan berbeza. Bukan sekadar lapangan terbang yang cantik, tetapi efisien. Bukan sekadar bersih, tetapi moden. Semasa berjalan ke pintu pelepasan, Jessica bertanya, "Ashley, bila balik nanti, awak nak cakap apa?" "Cakap apa? Kan kita kena buat pembentangan di perhimpunan." "Tentang pengalaman lawatan sambil belajar ni?" "Ya, betul. Mengikut tradisi, kami perlu berkongsi pengalaman di hadapan seluruh sekolah." Saya berfikir lama. Apa yang patut saya katakan? Adakah saya patut berterus terang bahawa Malaysia lebih baik daripada Amerika? Kami menaiki pesawat. Semasa pesawat berlepas, saya melihat Kuala Lumpur semakin jauh. Saya mengeluarkan telefon bimbit dan melihat gambar-gambar yang diambil. Clear, MRT, Bukit Bintang pada waktu malam, sekolah antarabangsa itu. 7 hari ini telah mengubah pandangan dunia saya sepenuhnya. Kami tiba di New York, di lapangan terbang JFK. Sebaik turun dari pesawat, perbezaannya terasa begitu ketara. Lapangan terbang itu kelihatan sangat usang. Barisan imigresen sangat panjang. Menunggu bagasi juga lama. Ibu bapa saya datang menjemput. Ibu memeluk saya. "Ashley, Mama rindu sangat. Macam mana kat sana?" Saya teragak-agak sejenak, kemudian menjawab, "Baik, Ma." Ayah bertanya, "Tak bahaya, kan?" Saya menggeleng. "Tak. Lebih selamat daripada New York." Ibu dan ayah kelihatan terkejut. Di dalam kereta, saya melihat jalan-jalan di New York. Bangunan-bangunan usang, jalan raya yang kotor. Apabila tiba di rumah, sambungan internet terasa lebih perlahan daripada di Malaysia. Tiba hari untuk membuat pembentangan di Dewan Sekolah. Semua pelajar dan guru berkumpul. Pengetua memperkenalkan saya. Seterusnya, saya jemput Ashley Davenport untuk berkongsi tentang lawatan sambil belajarnya ke Malaysia. Saya naik ke atas pentas, membuka slide pembentangan yang telah saya sediakan. Slide pertama ialah catatan Instagram saya seminggu yang lalu, dipaksa pergi ke Malaysia, negara yang penuh dengan masalah negara membangun. Pelajar-pelajar ketawa. Saya berkata, ini adalah pemikiran saya seminggu yang lalu. Saya sangka Malaysia adalah negara membangun, berbahaya dan miskin. Tetapi saya silap. Slide kedua, perbandingan antara KLIA dan JFK. KLIA adalah salah sebuah lapangan terbang terbaik di dunia, manakala JFK tidak termasuk dalam 10 teratas. Slide ketiga, perbandingan MRT Kuala Lumpur dan kereta api bawah tanah New York. MRT Kuala Lumpur ada pendingin hawa, pintu skrin platform dan internet. New York tiada satu pun daripadanya. Slide keempat, perbandingan kadar jenayah. Kuala Lumpur selamat walaupun pada tengah malam, tetapi New York sudah berbahaya selepas jam 9 malam. Slide kelima, sistem kesihatan. Di Malaysia, 35 minit dengan kos 6. Di Amerika, 8 jam menunggu dengan kos berkali-kali ganda. Slide ke-6, perbandingan sekolah. Sekolah di Malaysia mempunyai pendingin hawa, papan pintar, dan kemudahan moden. Sekolah kita adalah bangunan berusia 150 tahun yang pemanasnya pun tidak berfungsi dengan baik. Pelajar-pelajar mula berbisik. Saya menyambung, saya pernah berbangga menjadi waris sebuah kuasa besar dunia. Kita belajar bahawa kita adalah pemimpin dunia, tetapi itu adalah masa lalu. Bagaimana dengan sekarang? Saya telah melihat masa depan di Malaysia. Sistem yang efisien, internet berkelajuan tinggi, jalan raya yang selamat, sistem kesihatan yang mudah diakses. Manakala Amerika, infrastruktur yang usang, sistem yang perlahan, jalan raya malam yang berbahaya, dan sistem kesihatan yang hampir runtuh. Slide terakhir ialah catatan Instagram terbaru saya. Kami silap. Semuanya silap sama sekali. Malaysia 50 tahun di hadapan kita. Saya hendak turun dari pentas, tetapi pengetua berdiri.
Cik Davenport, tunggu sekejap. Adakah awak cuba mengatakan bahawa sekolah kita, negara kita, lebih rendah? Saya menggeleng. Tidak, Puan. Saya hanya menyatakan kebenaran. Cikgu Peterson berdiri. Puan Pengetua, Ashley betul. Saya sendiri telah melihatnya. Malaysia sudah sangat maju. Guru-guru lain mula mengangguk setuju. Pelajar-pelajar yang turut serta dalam lawatan itu bertepuk tangan. Muka Pengetua kelihatan serba salah. Tetapi akhirnya dia duduk semula. Pembentangan saya menjadi topik hangat. Seorang pelajar telah merakam video dan memuat naiknya ke internet. Media Amerika mula memberi perhatian. CNN melaporkan dengan tajuk, Malaysia di mata pelajar sekolah elit. Perdebatan hangat tercetus. Ada yang mengkritik saya, tetapi majoriti bersetuju, terutamanya generasi muda. Kami pun rasa Amerika sedang ketinggalan. 6 bulan kemudian, saya sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan pelajaran ke universiti di Malaysia. Pada mulanya, ibu bapa saya membantah. Tetapi selepas mendengar pengalaman saya, mereka mula faham. College Wanita Wellington memutuskan untuk menganjurkan lawatan sambil belajar ke Malaysia sekali lagi pada tahun berikutnya. Dan kali ini, para pelajarlah yang menuntutnya. Catatan terakhir di Instagram Ashley. 1 minggu di Malaysia mengubah hidup saya selamanya. Saya pernah fikir saya datang dari negara yang paling hebat, tetapi saya silap. Saya belajar untuk menjadi rendah diri. Beserta emoji bendera Malaysia, seorang gadis telah mengetepikan prasangka dan membuatkan ratusan pelajar lain mula melihat dunia dari sudut yang berbeza. Melanggan dan menyukai akan menjadi pendorong utama untuk kami menyampaikan lebih banyak lagi kebenaran. Terima kasih.